Aku nak sembahyang maghrib masa tu. Masa aku sembahyang maghrib, aku rasa sangat berat tau belakang aku. Aku rasa sangat berat, makin lama makin sejuk. Dan aku duduk antara dua sujud. Belakang aku ni sejuk dia macam orang simbah ais, tapi tak basah. Awak tahu ke tu memang dia punya? Awak nampak? Awak ada bukti tu dia punya? Hi guys, Assalamualaikum. Thanks for watching. Thanks juga sebab dah subscribe dan juga tekan notification bell dekat bawah. Dan terima kasih sebab sudi tunggu video ni dekat sebulan lebih aku rasa. Okay, sebab apa aku tak buat video sebelum ni? Sebab aku tak duduk dekat rumah aku. Aku duduk dekat tempat aku kerja. Dia orang bagi aku bilik dekat hotel aku. Dan aku memang lama lah dekat sana. Dan dekat sana aku bawa je barang-barang untuk syuting. Tapi aku tak berani nak buat sebab benda tu memang ada dekat sekeliling hotel aku. Jadi aku tak berapa berani nak buat. Okay. Dan untuk minggu ni aku akan bawakan satu cerita yang agak special, yang jauh aku import daripada negeri seberang. Dan ceritanya bermula begini. Okey, cerita ni jadi pada April 2019. Masa tu aku terlibat dengan college aku punya student exchange untuk ke Bandung, Indonesia selama 2 minggu. Dan supposedly this exchange student program memang akan jadi satu benda yang sangat fun untuk student-student yang terlibat. Tapi somehow benda ni memang ada fun dia, tapi towards the end of the journey ada pahit manis yang berlaku lah. Dan benda ni pun tak terkecuali untuk aku masukkan dalam episod Kliwon kali ni. Okey, dan cerita ni berlaku masa kita orang pergi sana untuk pertukaran pelajar selama 2 minggu. Dan ceritanya bermula suspend. Okey, ceritanya mula bila aku dan juga beberapa orang kawan aku ni encounter benda-benda macam ni. Okey, dan daripada awal trip ni sebenarnya dah okey dah sebenarnya. Kita orang datang have fun, dah seronok. Dan dia ada beberapa orang kata rasa-rasa yang tak sedap tu, tapi kita buat dia je lah. Okey, sebenarnya aku dah rasa benda tu waktu aku sampai dekat hotel tu, which is aku masuk hotel tu. Dekat situ banyak patung-patung Jawa. So, dan benda yang memberikan aku vibe seram ni apabila aku nampak patung Jawa ni punya positioning. Dia macam ada yang menghadap dinding, ada yang menghadap sana. Dan it somehow tells a message dekat situ. Okay, dan macam aku pernah cerita sebelum ni, aku memang cepat sense benda-benda macam ni. Dan aku cuba untuk fikir positif masa tu, dan aku tak fikir panjang. Dan aku check in dalam bilik dengan kawan-kawan aku lain yang macam biasa. Dan the first encounter yang berlaku adalah bila kita orang dah start masuk towards second week, macam hari ke-10, hari ke-11. Okay, dan benda ni berlaku masa tu. Okay, the first encounter yang berlaku pada aku adalah aku punya bilik. Dalam bilik ni kalau masuk pintu, dan dia terus katil tau. Aku duduk dengan kawan aku masa tu. Dan dia ada satu almari. Dan almari ni dia bukan walk-in wardrobe yang macam biasa. Dia memang sangat klasik. Dia cuma ada macam lubang pintu je. Okey, dia macam ada lubang pintu. Dan bila kau masuk, sebelah kiri dia ni tempat gantung baju, sebelah kanan ni dia macam ada rak tau, tapi tak ada lampu. Dia sangat-sangat gelap. Dan benda tu aku rasa macam sangat menyeramkan untuk aku lah. Dan aku tak suka lah pergi dekat aku tak suka pergi dekat almari tu. Dan aku tak suka masuk untuk letak barang dalam almari tu. Okey, sebab sense yang macam tu lah. Tapi aku tak fikir panjang sangat. Dan sampailah satu hari lepas maghrib. Okey, lepas maghrib ni kita orang tengah makan malam. Okey, dekat makan luar, dia orang bungkuskan untuk kita orang dekat hotel. Kawan-kawan aku daripada Bandung ni, dia bungkuskan untuk kita orang makan dekat hotel. Dan we had our dinner that night. Masa tengah makan ni, dia macam dekat common area bilik tau. Dekat bilik aku tu, bilik hotel tu, dia macam depan sikit ada macam common area yang ada meja, ada kerusi. Dan kita orang duduk situ lepak untuk makan malam. Sebab terlalu dekat lah dengan bilik. Dan aku punya positioning, aku duduk, aku boleh nampak straight lorong masuk bilik aku. Masa tengah makan, aku ingatkan mata aku penat atau macam mana, tapi aku dah start nampak macam ada bayang-bayang tau. Bayang-bayang hitam dalam bilik aku. Macam daripada aku tempat aku makan ni. Dan aku macam cuba tengok sekali lagi. Lepas tu aku makan, buat dia. Dan aku tengok lagi sekali macam ada. Dan kali ketiga, aku cakap dekat member aku, "Weh bro, kau tepi sikit, aku tengok betul-betul." Dan aku cuba fokus, bayang hitam tu still ada dalam bilik aku. Okay. Dan
member aku macam dah perasan something dalam muka aku, tapi aku buat tak tahu. Aku teruskan makan dan kita masuk bilik untuk gelak-gelak macam biasa. Sebab as long as dia tak tunjuk rupa dia yang sebenar tu, aku okey lagi. Dan aku memang rasa sangat tak sedar hati untuk almari hotel, dan aku tak suka benda tu dekat situ, sebab aku boleh rasa macam aku duduk dalam ni, benda macam tu yang aku boleh rasa. Okey, dan 2 hari lepas tu, apa yang berlaku 2 hari lepas tu, balik daripada college dekat sana, balik kelas petang apa semua, diorang tengah siap-siap nak keluar tau. Dan masa tu aku dah start macam tak sedap badan. Okey, apa yang berlaku, aku dah tak sedap badan, aku dah start macam, aku nak demam tak demam, tapi aku rasa sangat sejuk. Okey, kalau korang yang tak pernah, macam kalau korang nak tahu Bandung ni sebenarnya dia sejuk. Okey, sebab dia memang kat kawasan tinggi. Dia macam Cameron Highland punya sejuk. Okey, kat sana orang sana memang putih, pakai jaket. Dekat sana aku just memang dekat sana sejuk, tapi aku taklah rasa macam sejuk yang gila tau. Kalau kat luar kau pernah rasa tak, macam kau pergi overseas, kau rasa sejuk dekat luar macam tu, tapi aku rasa benda tu dekat dalam bangunan. Okey, dalam hotel. Okey, masa tu petang aku balik, aku penat sangat, aku macam tidur. Aku tidur sebelum lepas tu lepas asar lah. Aku tidur lepas asar dan aku rasa sangat sejuk dan aku rasa sangat penat. Okay, kawan-kawan aku dah gelak-gelak, dia orang nak pergi makan malam tu. Alright, dan masa aku tidur tu, aku macam termimpi lah benda-benda pelik ni. Okay, aku termimpi benda-benda pelik ni. Dan apa yang berlaku, aku nak sembahyang maghrib. Aku tersedar dan aku nak sembahyang maghrib masa tu. Masa aku sembahyang maghrib, aku rasa sangat berat tau belakang aku. Aku rasa sangat berat, dan aku masuk bilik air, aku ambil sembahyang, pakai panas ni aku ambil sembahyang, still rasa sejuk tau. Ambil air sembahyang, pakai panas, dan aku solat. Masa aku solat, dalam rakaat kedua kot masa tu kalau tak silap aku rasa kat belakang aku ni macam ada benda mendekat tau. Dia macam makin lama makin sejuk, makin lama makin sejuk, makin lama makin sejuk. Dan masa aku rukuk, masa aku sujud, dan aku duduk antara dua sujud, belakang aku ni sejuk dia macam orang simbah ais tapi tak basah. Aku rasa macam sangat sejuk yang aku tak boleh bangun. Dan aku sujud sekali lagi, aku sambung rakaat seterusnya dalam keadaan duduk. Aku memang rasa berat sangat belakang aku, dah sejuk. Okey, lepas aku habis, aku bagi salam, aku pergi bilik depan. Aku tengok kawan aku ada seorang. Dia kata, aku tunggu kau sebab kau tak sihat kan. Dia orang semua dah keluar pergi makan, dia orang pergi lepak, dia tunggu aku. Dan aku tidur bilik sebelah tu. Bilik tu suam, maksudnya aircon buka, tapi aku tak rasa sejuk macam aku dekat bilik depan. Aku duduk macam tu lah. So macam aku lari pergi bilik depan tu, aku duduk, aku kata aku nak tidur sini, aku bilik sebelah sejuk sangat. Okay, tapi dia orang tak rasa. Tapi bila dia orang masuk bilik sebelah, dia orang kata biasa je bilik tu. Okay, aku tidur dekat bilik tu sampailah isyak. Lepas maghrib tu aku terlelap sampai isyak. Okay, dan bila dia orang balik, dia orang dah bungkuskan makanan semua untuk akulah. Dan itu benda pertama jadi. Dan 2 hari lepas tu, kawan aku yang bilik depan tu pula, aku ada cerita dekat dia. Waktu aku demam tu, aku ada cerita dekat dia yang aku rasa benda-benda semua. Dia kata aku ada perasan juga. Dia kata dia dah perasan dah sebenarnya. Yang aku nampak dalam bilik tu, dia dah perasan awal. Cuma dia tak cakap dengan aku, dia tak nak aku takut. Dan bila aku cerita dekat dia, dia baru bagi tahu aku. Dan 2 hari lepas tu, dia pula kena macam aku. Dia rasa nak demam, tapi tak panas badan dia. Dia rasa sejuk juga. Dia rasa sejuk, dan dia punya dia punya agak ekstrim sikit lah pada aku. Macam member aku ni, dia budak silat. Jadi korang faham lah, bila budak silat ni, dia dah biasa sangat lah benda-benda macam ni. Dia macam mana, dia waktu dia dalam keadaan sejuk tu, dia berselimut tau. Aku tegur dia, kau okey tak? Dia diam. Kau okey tak? Kau okey tak? Tapi dan aku dah faham lah, aku dah nampak keadaan tu, aku macam okey, aku tunggulah dia. Okey, macam aku selalu check dia semua. Dan waktu bila dia sejuk tu, bila dah okey, dia cerita dekat aku. Dia kata dia sejuk macam aku kena. Tapi dia tanya, dia macam suarakan lah, kalau kau ada dekat sini, kau bagi tanda. Dalam bilik dia lah. Dan dalam bilik dia kata almari dia ada benda ketuk dia dalam, tak, macam tu. Padahal mana ada orang dalam bilik tu selain dia seorang. Almari tu kecil, almari tu gelap. Dan macam mana ada orang, takkanlah ada orang dalam tu nak pergi ketuk. Okay, so start daripada tu. Jadi itu antara dua encounter yang pertama aku dengan kawan aku ni lah. Dan cerita ni jadi lagi ekstrim bila kita orang dah nak prepare untuk
majlis penutup, sebab ni kira dalam 4 malam terakhir lah. 4 malam terakhir kita orang kat sana, kita orang dah prepare untuk majlis penutup. Masa tu kita orang dah fikir idea nak buat persembahan apa, kita orang pergi jumpa meeting dekat college. So kita orang masuk dalam kelas, bincang malam gelak-gelak, dan kawan aku ni dapat mesej daripada dekan dekat Malaysia. Dia cakap, boleh tak siapa-siapa tolong tengokkan PA. Aku just bagi nama budak ni PA je lah. Dia kata tolong tengokkan PA ni, sebab dia kata dia dah start tak sedap badan, dia dah nampak benda pelik-pelik. Tapi budak PA ni tak cakap dengan kita orang. So aku dengan kawan aku yang kena juga tu, kita orang dah pandang, aku pandang dia, dia pandang aku. Kita orang macam dah prepare, bukanlah kata macam prepare oh ada budak nak kena ke tak. Maksudnya macam kita orang dah prepare, okay, kalau apa-apa jadi kita kena tolong. Macam tu lah, sebab kita kat tempat orang, mana ada orang lain dekat sini. Dan habis kita orang punya training apa semua, kita orang turun. Masa kita orang turun on the way balik tu, kita orang panggil si PA ni, PA, kau okey tak ni? Dia macam dah nak start nangis tau. Setelah dia dah nak start nangis, dia cakap, okey ke tak? Dia diam, lepas tu dia giling-giling, kau nak balik ke tak ni? Dia cakap, aku takut. Dia kata, lepas tu dia dah start macam nangis tau. Dia kata, dia giling, dia tak nak balik, dia tak nak balik asrama dia. Dekat sinilah segala-galanya bermula. Okey, dan dia bagi tahu, dia kata ada benda dekat asrama, hostel, homestay perempuan ni yang tengah tengok dia, selalu tengok dia. Tapi dia tak describe benda tu macam mana, besar kecil ke. Tapi ada member aku, tapi kalau tak silap aku, ada yang bagi tahu lah benda tu macam budak kecil. Dan dia kata dia takut nak masuk bilik dia. Okay, dan bila kita sampai, kita teman dia balik asrama tau. Dan aku dengan member aku ni masuklah tengok bilik dia. Kita orang yang lelaki ni pergi dengan mamai tengok bilik dia, check apa semua. Kita cakap tak ada apa-apa. Tapi tak adalah nampak apa-apa. Dan aku buatlah benda yang paling aku tak suka. Dan aku masuk baca ayat kursi apa semua, aku start scan bilik tu. Bila aku scan, kita cuba cari lah kat mana benda tu ada, dan kita cuba baca-baca untuk keluarkan lah kan. Dan bila scan, sampai satu part ni, aku macam pegang bini bilik tu. Aku pegang ni bilik ni, aku pegang sambil baca sampai satu part ni, dekat almari dia. Tangan aku kat situ, aku boleh rasa tangan aku macam melanggar benda panas tau. Lepas tu mengemang. Dan aku sentuh-sentuh lagi, aku check dalam bilik air tak ada apa semua, aku check dalam tong sampah dia, kod-kod dia ada apa-apa ke. Sebab nak dijadikan cerita, masa tu dia tengah ABC, CPR ni ABC. Bila kita check apa semua, aku tanya dia, benda tu dekat mana? Dia tak nak cakap. Lepas tu aku tanya dia, kat katil ke? Tak. Dekat meja, dekat bawah dalam almari ke? Tak. Dekat bawah meja? Tak. Dia cakap atas almari? Tak. Rupanya lepas tu bila aku cakap atas meja cermin, dia angguk. Macam tu. So start daripada tu, aku macam meremang lah. Aku macam meremang. Dan kita tak adalah pandai sangat masa tu. Dan aku minta baca-baca apa yang patut. Aku tiupkan dekat penjuru bilik, baca ayat kursi. Kita orang tiup dekat penjuru bilik, dan keluar. Dia masuk bilik tu, dia macam takut-takut lagi. Dan benda tu dah tak ada. Dan aku cakap kat dia, korang bersihkan dia, korang tidur, pasang ayat. Dan kita orang pun turun bawah untuk rehat. Macam kita orang tunggu sekejap lah sebelum kita orang balik hotel lelaki. Masa kita orang dah duduk tu, baru nak terlelap ni, dia cakap budak tu menangis, si PA ni menangis kat atas. Weh, PA nangis. Apa pasal? Habis tu dia tutup bantal dekat muka dia, kat katil dia tutup bantal tau. Dia cakap benda tu, dia tunjuk kat tingkap. Benda macam tingkap katil dia. Tingkap tu dekat sini je, betul-betul sebelah katil dia. Dia kata benda tu ketuk nak masuk. Lepas tu dia boleh nampak benda tu. Tapi ada langsir, dia kata dia boleh nampak juga. Dan start pada tu kita macam baca-baca lagi. Lepas tu tukar bilik apa semua. Dan dia dah okey lah. Start pada tu dia dah okey. Dan kita orang yang lelaki ni pun baliklah ke hotel. Lepas tu tidur. Dan besok tu kita orang keluar pergi tour apa semua, jalan-jalan, dan balik. Petang tu malam tu jadi lagi. Malam tu macam jadi lagi tau. Dan kita orang pun call lah kakak dia yang dekat Malaysia apa semua. Lepas tu rupa-rupanya benda yang dekat dia tu dengan yang maksudnya benda yang memang ada, rupanya dekat dia dah memang ada something. Dan benda tu bertembung dengan homestay tu punya yang jaga. Maksudnya homestay ni pun ada something yang jaga homestay tu. Dan dia punya dengan homestay tu bertembung.
Mula-mula kakak dia macam bila kita orang tanya-tanya, lepas tu owner homestay tu cakap lah, sebenarnya budak ni ada benda, tapi bertembung dengan homestay punya. Lepas tu bila kita orang sembang-sembang dengan kita orang kakak dia, mula-mula kakak dia tak nak mengaku. Kata, awak tahu, dia marah aku, awak tahu ke tu memang dia punya, awak nampak, awak ada bukti tu dia punya. So macam, okey lah kak, kalau macam tu, yang kita orang lagi, okey lah kak, kalau macam tu kita orang keluarkan lah tu. Lepas tu line putus macam tu lah. Lepas tu kakak dia matikan line, matikan phone. Kita orang pun tunggu, dan setengah jam lepas tu kakak dia call. Kakak dia cakap, korang jangan buat apa-apa, jangan keluarkan, jangan bunuh benda tu, korang monitor je dia. Tu kita orang buntu lah, kita orang nak buat apa, dah tak boleh buat apa, nak panggil ustaz pun tak boleh bunuh, tak boleh keluarkan. Benda tu jadi susah lah dekat situ. Dan kita orang, malam tu kita orang uruskan, maksudnya kita orang baca-baca lagi, dan sampai kita orang kena bawa budak ni keluar daripada asrama ni. Kita orang bawa budak ni keluar daripada asrama ni, pergi rumah lecturer dekat sana lah, dekat Bandung ni, lecturer college. Dan kita orang bawa pergi rumah dia. Dia still meracau lagi lah masa tu. Dia dah macam mengelupu. Lepas tu masuk dalam bilik pun dia kata dekat tingkap ada benda. Masa tu kita orang dah start baca-baca lagi. Ada kawan member aku seorang ni dah start ruqyah. Dan lecturer tu dia call ustaz Kiai lah, macam orang sana kan, untuk bacakan. Lepas tu dia suruh baca Al-Baqarah sampai habis. Dan kawan aku tu CPR ni tidur sampai esok. Dan kita orang pun balik lah, kita pun balik lah, yang lelaki ni pun balik lah hotel. Adalah 2-3 orang perempuan yang teman dia dekat rumah lecturer ni. Dan hari ketiga ni kita orang tak pergi kelas. Lecturer tu cakap, besok korang tak payah pergi kelas. Sebab dia faham lah, dia kata dia penat. Dia faham lah penat. Cuma yang perempuan yang tak terlibat benda ni, dia orang pergilah kelas macam biasa. Tapi yang kita orang lelaki ni memang tak pergi kelas langsung lah. Memang barai gila hari tu. Dan sampai petang kita orang pergi jalan-jalan apa semua, pergi makan, balik malam tu dia balik asrama, jadi lagi sekali dia dah start mengacau-acau, dah tak betul. Sampai kita orang cakap, okey lah kalau macam tu kita bawa pergi hotel. Kita orang bawa lah dia ni pergi hotel. Kononnya nak rehat dekat sana lah. Bawa pergi hotel apa semua pun dia kata tak boleh lagi. Dia kata dia nak balik. Dia kata nak balik. Aku tak tahu kenapa dia cakap nak balik. Dia cakap nak balik. Tapi bila kita orang tanya, dia tak respon bahasa Melayu tau. Sampailah kita orang minta tolong member daripada Bandung ni, cuba kau cakap dengan dia ni. Rupanya benda tu cakap bahasa sana. Kita orang tak faham. Dan benda tu respon bila cakap bahasa sana je. Dan benda tu sebenarnya daripada college. Aku tak tahu bila masa dia masuk dan bila masa dia ikut. Tapi benda tu dia kata dia nak balik college. Kita pun ambil lah Grab dalam keadaan dia mengelupu ni. Sebab bila kita bawa pergi hotel, dia nak daripada asrama dah pindah ke hotel, dia still tak tenang. Dia kata dia nak balik juga. Dia nak balik. Lepas tu dia mengelupu. Dia hampir buka tingkap, tapi kita sempat tahan. Dan kita bawa dia daripada hotel ni pergi kat college. Sampai college, Pak Gad tu dah tunggu tau. Pak Gad tu nama dia bagi air budak ni minum. Budak tu CPR ni relax. Lepas tu Pak Gad ni dia suruh budak tu balik kat mana dia pergi. Kita orang lepas, dia jalan sampai dekat dewan yang paling atas. Kita punya dewan perasmian tu. Dia naik atas. Lepas tu dia nak masuk, dia takut tau. Tapi pakcik tu tak bagi kawan-kawan yang lain ni masuk. Tapi budak CPR ni dia nak masuk, dia tarik aku. Tapi dia tak suka dengan seorang lagi budak ni, budak yang ruqyah ni. Dia takut, dia tak boleh tengok mata budak ni. Dia tarik aku dan settle kat dalam tu. Lepas tu cuma perbezaannya dekat sini, pakcik tu orang dan memang orang tua sana lah. Jadi mungkin ilmu dia lain daripada kita yang bawa daripada Malaysia ni. Cuma pakcik ni style orang tua lah. Cuma dia ada baca-baca air, lepas tu makin lama dia bagi minum. Dan kawan aku yang pandai perubatan Islam ni kata jangan bagi minum. Dia macam ada konflik kat situ sikit. Tapi kat sana masa kita orang nak settlekan tu, tengah-tengah penat ni, ustaz ni datang. Ada seorang ustaz ni datang. Dan ustaz tu tolong settlekan.
Okay, tapi sebelum ustaz tu settlekan, ada seorang budak India, budak daripada Bandung ni, budak Indo ni, dia orang kata apa, anak indigo macam tu lah, budak-budak yang dah biasa benda-benda ni, dia nak keluarkan benda tu. Maksudnya ada benda yang dia nak buat untuk tukar badan macam tu lah. Aku pun tak faham masa tu, tapi tak sempat dia buat, ustaz tu datang. Ustaz tu minta semua keluar. Ustaz tu baca kan, ruqyah apa semua dekat dia sampai settle benda tu keluar. Dan budak tu boleh, dia macam penat lah, dia lepas tu dia macam sedar tak sedar. Dan kita orang balik hotel. Tutup budak yang indigo tadi ni datang, kononnya nak tengok lah dia dah okey ke belum. Pak, jadi balik member aku yang ruqyah ni bengang lah. Dia macam, budak ni dah settle, lepas tu kau datang dia jadi balik. Dia macam, malam tu kita orang penat tau, memang penat gila. Nak berperang lagi benda tu, baca-baca lagi. Member aku yang lelaki, kita orang ada yang lelaki ke yang perempuan, memang nangis, penat gila malam tu. Sampai dalam bilik yang dia duduk tu, dia sendiri kata nampak benda tu, nampak benda ni, nampak benda tu. Kita orang just tutup mata dia, baca, kita ikhtiarkan baca ayat-ayat mana yang patut sampai dia kata tak nampak benda tu. Tapi memang penat lah. Kita memang, sebab orang kata apa, kau dah, fizikal kau dah pegang dia. Okay, sampai 5-6 orang kena pegang dia. Lepas tu ada yang dah start luka-luka, yang kena tangan dah kena cakar. Lepas tu kita punya mental pun dah penat. Lepas tu kita dah tak larat. Lepas tu mana dengan kita punya spiritual lagi nak baca. Lepas tu nak, macam dah nak putus asa tau. Dan kita orang settlekan benda tu sampailah dia tertidur. Dan benda tu besok, padahal esok ni kita orang punya majlis penutup ni, masa tu video tak siap lagi, persembahan tak polish lagi. Dan kita orang sangat, masa tu memang sangat frust lah. Kita just okay, kita redha je, penutup ni kita nak buat persembahan apa, kita buat mana yang ada. Okay, plannya dikit barat lah, itulah inilah, tapi tak jadi sebab kita deal benda-benda macam ni. Okay, dan besok tu pula majlis penutup macam biasa, kita pun go on je lah apa yang ada. Dan malam tu kita orang ada farewell party. Okay, masa farewell party ni macam biasalah, kita nyanyi, gelak-gelak, makan-makan. Okay, dan aku dengan member aku ni pun punya kepala gila, kita orang terjun lah kolam. Dah balik kolam apa semua, kita orang on the way balik. Masa kita orang balik ni, budak tu pun, si PA ni pun balik lah juga, balik juga dekat hostel ni. Dia balik dekat balik kat hotel. So aku baru dalam bilik air ni tau, baru nak tukar baju, basah lagi ni baju. Dia kata dia dah start kena balik. Masa tu aku dah macam, ya Tuhan. Okay, kita orang pun tak sempat nak rehat apa semua, gila-gila. Lepas tu lecturer aku yang daripada Malaysia tu, sir tu dia cakap, okay, boleh tak perempuan 2-3 orang datang sini tukar pula shift, sebab dia kata yang dekat sini dah tak larat sangat dah. Kita orang nangis malam tu. Ada yang memang dah frust gila dah, itu tak kena, ini tak kena, buat tu tak kena, buat ni tak kena. Dia still nampak. Apa yang kita boleh buat, kita orang baca dan juga tolong benda tu sampai dia relax lah. Sampai dia relax, dia tertidur. Macam-macam cara kita orang buat. Macam kita tutup mata dia, kita relax, kita cakap benda tu dah tak ada, kat mana dia tunjuk, kita baca, kita halau. Member aku sampai tertidur atas meja, ada yang tertidur celak katil. Memang malam tu dia nak tunggu dia tidur je, bergelimpangan. Okay, dekat sana, kat sini, kat sana, kat sini. Kita orang sedar-sedar pagi tu dalam pukul 8 lebih, pukul 9 lebih. Memang tak boleh fikir apa dah, sebab malam tu dah terlelap, dah memang penat sangat dah. Okay, sampailah hari tu kita orang check out dan nak balik naik flight. Cuma bila kita orang nak naik flight ni, kita orang punya bye-bye, salam-salam, last moment, menangis apa semua sebab dah nak balik kan. Kita punya concern masa tu satu je, minta-minta benda yang sini dah tak ikut, dah tinggal. Minta-minta benda yang dekat dia tu tak buat, orang kata apa, tak buat halang masa dalam flight ke. Gila kau nak naik flight, pun dalam flight. Dan apa yang jadi, alhamdulillah sampai KL, kita orang pun pas dia dekat family dia ucap terima kasih apa semua, dan dia jadi macam lega lah. Okay, dan waktu aku balik, masa kita orang nak balik pasal ambil gambar semua, dia penat lah, muka dia nampak sangat penat, pucat apa semua.
dan kita orang pun happy lah, dah lega, dah sampai Malaysia. Cuma itu jadi momen kita orang dekat sana lah. Dan masa aku balik dalam kereta aku nak terlelap tau, aku boleh dengar macam tengah aku cerita waktu nak terlelap tu, aku boleh dengar suara dia macam nangis tepi telinga aku tau. Macam tu aku tersedar kan, aku macam astagfirullahalazim. Memang aku kata apa, macam melekat lah benda tu. So aku balik, aku mandi apa semua, aku rehat. Okay, dan sebenarnya benda-benda macam ni yang banyak mengajar aku. Lepas tu start beritahu aku dah start hafal 2-3 ayat ruqyah yang penting, yang maksudnya yang basic, yang kita boleh guna masa-masa kecemasan macam tu. Dan pengalaman aku dekat Bandung ni banyak mengajar aku lah, dan juga kita orang banyak mengajar kita orang untuk lebih kuat semangat untuk berdepan dengan benda-benda macam ni. Okey, jadi itu saja cerita untuk episod kali ni, dan diharapkan korang tak jemu untuk dengar cerita aku dalam episod Kliwon, dan semoga kita boleh berjumpa dalam episod yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe dan share video ni. Semoga kita berjumpa lagi dalam episod Kliwon yang akan datang. Bye bye.